Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dah 22 tahun baru saya follow Perhimpunan Agung UMNO. Rakaman audio yang tular, benarkah ia milik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi? Jika benar, apa salahnya? Jika bukan, apa kehalnya? Persoalannya, adakah privasi kita selamat? Jom kita siasat. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dacia Hau, Vanakem dan salam reformasi. Bertemu lagi kita di channel Syed Badlishah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan channel Syed Badlishah. InsyaAllah dalam sehari dua lagi daripada tarikh video ini dirakamkan, kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi di kesempatan ini saya ingin mulakan video pada kali ini dengan mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah puasa buat anda semua. Tingkatkan amalan dan kurangkan perkara lara. Jom kita tingkatkan amalan. Beberapa hari ini tular satu rakaman audio perbualan di antara dua VIP di dalam negara yang suara mereka mirip dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Untuk rekod kedua-dua tuan badan telah pun menzahirkan penafian mereka bahawa rakaman yang tular tersebut bukan milik mereka. Nak gunakan kononnya perbualan saya dengan Datuk Seri Zahid untuk politik bersatu, nak menikam pimpinan UMNO. Ini bukan kerja saya. Sebab itu saya juga akan arah pegawai saya buat laporan polis biar dia siasat siapa yang punca ini. Pada pandangan saya ada beberapa isu yang lebih serius di sebalik tularnya rakaman audio ini. Jom kita cerita lebih dalam. Persoalan yang lebih besar daripada tularnya rakaman audio ini adalah persoalan privasi kita yang berbual melalui telefon. Milik siapa, suara siapa, mirip suara siapa, itu kita sembang sekejap lagi. InsyaAllah dalam video pada kali ini, kita sembang mirip suara siapakah audio tersebut. Tetapi yang perlu menjadi soalan utama sekarang ini adalah bagaimana privasi perbualan telefon yang sepatutnya hanya diketahui oleh mereka yang bersembang di dalam talian tersebut kini boleh bocor dan tular. Ini perkara serius, babe. Bukan perkara main-main. Ini melibatkan persoalan hak asasi kita dan privasi kita. Engkau bayangkan, babe, perbualan telefon kau orang boleh rakam dan dengar. Tak kisahlah siapa pun individu di dalam rakaman tersebut. Persoalannya terlalu jelas. Privasi mereka telah diceroboh dan disebarkan. Ini kerja siapa? Ini salah siapa? Siapakah yang patut kita tuding jari? Kerajankah? Pihak telekomunikasi kah? Atau pihak berkuasa? Siapa yang menjadi dalang kepada perkara ini? Persoalan privasi ini adalah persoalan yang sangat penting untuk kita semua. Tempoh hari tularnya rakaman Datin Seri Rosmah Mansor bersama Datuk Seri Najib Tun Razak. Datin. Datuk ni? Sekejap ni. Ya? Hi. Hai. Computer. Can I advise you? Can I advise you something? Ya, hang on. Okay, anything? No. Rakaman itu juga merupakan privasi mereka berdua, tetapi turut ditularkan kepada publik. Kerja siapa agaknya ini? Kalau begini sangat bahaya. Apa yang kita bincangkan di dalam talian telefon tidak lagi selamat. Maka satu siasatan terperinci dan menyeluruh perlu dilakukan seberapa segera oleh pihak berkuasa yang boleh dipercayai. Kau bayangkan besok kau nak bercerita bini kau nak beranak, mak kau nak minta order makan, bapak engkau pesan suruh beli entah apa-apa ke. Benda tu orang boleh dengar tahu. Tahu-tahu tular je rakaman suara engkau. Ini soal privasi tahu. Bukan perkara main-main. Saya sangat bersetuju supaya siasatan terperinci dan menyeluruh perlu disegerakan dalam isu ini. Perlu disiasat semua sudut termasuk pihak telco yang terlibat.
Kalau betul terdapat pelanggaran bagi privasi kita, satu tindakan yang sangat tegas perlu diambil. Maka saya menyokong segala usaha untuk mempercepatkan siasatan terhadap perkara ini. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa siasat benda-benda yang lain juga. Contoh macam rakaman video lucah yang tersebar melibatkan VIP tahun lalu. Tempoh hari saya sendiri ada membuat satu kenyataan media bertanya tentang status video yang tular tersebut. Kenyataan itu saya tujukan kepada yang berbahagia Ketua Polis Negara. Sampai sekarang kita tak tahu apa status siasatan video lucah yang tular tersebut. Alasan yang mengatakan bahawa video itu kabur dan kemudian siasatan tidak dapat diteruskan, itu adalah alasan yang tidak profesional. Sedangkan rakaman suara yang melibatkan dua VIP negara ini, begitu beria-ria pihak polis nak siasat. Maka saya ingatkan, jangan lupa segerakan sekali siasatan video lucah yang tular dulu. Rakyat berhak tahu kerana video lucah itu melibatkan nama seorang menteri kanan negara. Kita kenalah tahu kebenarannya. Kalau bukan dia, syukur, alhamdulillah. Kalau dia, na'udzubillah. Tapi persoalannya siapa? Kabur. Tak ada jawapan, kabur. Kabur? Itulah masalahnya. Jawapannya kabur. Di sebalik rakaman audio yang mirip dua pemimpin negara yang tular tersebut, kedua-dua tuan badan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi sudah pun tampil membuat penafian. Malah Datuk Seri Anwar menyebut dengan tegas bahawa laporan polis juga akan dibuat. Apabila saya mendengar kembali rakaman yang tular tersebut, saya tak jumpa pula di mana kesalahan yang mereka lakukan di dalam rakaman audio tersebut. Kalaupun katakan rakaman audio itu benar milik Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid Hamidi, tak ada salahnya pun. Bukannya diorang bercerita tentang projek juta-juta, ataupun diorang bercerita nak khianat rampas kuasa secara tidak sah, atau mereka merancang nak berevolusi ke. Tak ada dalam rakaman itu. Setelah saya meneliti rakaman yang tular itu, saya tidak jumpa apa-apa patah perkataan yang melanggari undang-undang di Malaysia. Pada hemat saya, kalaupun benar rakaman suara itu milik mereka berdua, tak ada yang salahnya pun. Biasalah orang keadilan call orang UMNO call orang keadilan. Masa Azmi nak khianat dulu pun, dia banyak kali jumpa dan call orang UMNO. Apa? Kau ingat tiba-tiba kerajaan UMNO setuju masuk jadi kerajaan dengan pengkhianat ni? Tak ada perhubungan terlebih awal ke? Tentulah komunikasi berlaku antara menteri-menteri pengkhianat ini dengan rakan-rakan parti-parti lain. Berkomunikasi dengan rakan-rakan parti lain itu perkara biasa di dalam politik. Yang tak biasa adalah bila kita merancang untuk merampas kuasa secara pengkhianatan. Itu baru luar biasa. Yang itu sepatutnya dikecam dan wajib bagi kita untuk menolak kerajaan pengkhianat ini. Kalaupun benar rakaman yang tular itu milik Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid, sekadar seorang bagi tahu dia dah habis Perhimpunan Agong UMNO, yang seorang lagi pula cakap dia mengikuti Perhimpunan Agong UMNO. Tapi good lah, thank you, congratulations. Thank you for your concern. Thank you for your moral support. Aku follow, kira aku kerja aku dengar pimpinan UMNO. Ni yang benda punya kerja aku. After 23 long years. Ya. Okay, thank you. Dengar follow sikit, tapi tak ada dalam macam hari ni. Subjek nak analyse. Yang seorang tergelak, yang seorang ketawa. Ni apa ada masalah dengan perbualan yang macam itu? Biasalah sembang dua kawan lama. Anwar dan Zahid Hamidi bukan kenal satu hari. Dan satu fakta yang kita tidak boleh lupa, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mantan timbalan Presiden UMNO. Maksudnya mereka berdua masih lagi menjaga ukhuwah walaupun ideologi politik mereka berbeza. Itu pun kalaulah benar itu suara milik mereka. Sedangkan zaman hari ini ramai orang yang boleh meniru suara macam-macam orang. Ini apa? Kalau polis tepi jalan ambil RM50, kamu panggil corruption. Kalau menteri jual kapal selam ambil 500 juta, kamu panggil commission. Kalau Perdana Menteri ambil 2.6 bilion, kamu panggil donation. Donation kepada bapa. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Dalam pandangan saya, ada tujuan politik jahat untuk menjatuhkan seseorang melalui rakaman yang tular tersebut. Sebab itu saya tegaskan tadi bahawa dalang yang menularkan rakaman audio ini perlu segera dibawa ke tengah. Dalam pandangan saya kan,
tidak lain dan tidak bukan, ini adalah usaha untuk menyekat kemarahan Datuk Seri Zahid Hamidi di dalam UMNO. Kita semua pun tahu bahawa pemilihan UMNO semakin hampir. Maka pada saya ini usaha untuk damagekan Datuk Seri Zahid Hamidi supaya penyokong-penyokong beliau yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim akan beralih arah daripada Datuk Seri Zahid Hamidi kepada pemimpin yang lain. Pada saya rakaman yang tular ini tidak lari daripada bermotifkan politik. Bermotifkan politik untuk menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi di dalam UMNO itu sendiri. Pada saya tujuan penyebar ini boleh difahami dari segi politik. Mereka sebarkan supaya kumpulan yang tak suka kepada Datuk Seri Zahid akan bertambah menyampah bila tahu Zahid deal dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan di pihak Parti Keadilan dan Pakatan Harapan tidak sekelumit pun terjejas kerana keutuhan Parti Keadilan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap solid. Pakatan Harapan juga baru selesai permukiman di Port Dickson selama 3 hari. Beberapa ketetapan dicapai, antaranya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai kempen jentera pilihan raya Pakatan Harapan bagi PRU15 dan seterusnya meletakkan beliau sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan untuk PRU15. Maka Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan begitu solid bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu rakaman audio ini tidak sekelumit pun menggusarkan sokongan para pendukung Pakatan Harapan. Tetapi yang meroyan teruk menggelabah sampan ini adalah geng-geng kluster menteri di dalam UMNO. Kalau tengok dia orang pula yang kelang kabut beria-ria suruh siasatan disegerakan. Sedangkan siasatan video lucah yang mirip menteri kanan kesayangan dia orang itu, tak pula dia orang beria-ria suruh siasat. Bukankah itu lebih damage daripada rakaman audio yang tular itu? Kadang-kadang kerajaan bangang ni dah macam pelik dah. Mana satu keutamaan dan mana satu kepentingan pun diorang dah tak boleh nak beza. Sebab itu saya tetap mengatakan bahawa kerajaan yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin ini rosak dan jahanam secara total. Maka janganlah kita kalut-kalut dalam isu rakaman audio yang tular ini. Kerana tularnya rakaman audio ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanyalah untuk divert dan menutup kelemahan kerajaan pada hari ini. Ekonomi masih lagi teruk, rakyat masih ramai yang tak ada kerja, harga barang makin naik, demokrasi masih tak dapat dijalankan, parlimen masih lagi digantung, darurat masih lagi berkuat kuasa. Ini semualah isu besar yang sepatutnya menjadi perbahasan kita pada waktu ini. Bukan kita sibuk-sibuk tentang hal tularnya rakaman audio dua pemimpin ini. Lepas ni susah tahu YB ni nak call sama-sama mereka. Manalah tahu YB PKR nak call YB UMNO ke, YB Amanah nak call YB MCA ke? Manalah nak tahu kan? Nak ucap selamat hari jadi ke? Happy anniversary ke? Atau nak berbual tentang rakyat ke? Dah semacam jadi susah pula sebab privasi kita tidak lagi selamat. Engkau salah cakap kang, tular pula. Jadi janganlah kita nak semak-semakkan kepala tentang tularnya rakaman audio ini. Mari kita kembali fokus kepada kerajaan yang bobrok dan lemah ini. Ini nak masuk bulan Ramadan dah tahu. Kawan-kawan kita ramai yang sengsara tak ada kerja. Ramai lagi yang sengsara tak ada pendapatan, tengah sengsara cari duit makan. Jadi janganlah semak-semakkan kepala tentang rakaman audio yang tular ini. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Itulah saja apa yang saya nak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa ikuti video-video saya yang akan datang. Seperti mana biasa, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada Azmin Ali dan kerajaan Tebu Atap. Maka saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.